Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah Allah Azza wa Jalla kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini. Dapat sama-sama kita bertemu di Dewan Baitus Salam ini untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan jalan kita berbuka puasa secara berjamaah, kemudian Allah izinkan kita dapat salat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian dapat kita menyantap makanan atas kurniaan rezeki Allah Taala, dan di kala ini kita tambahkan lagi rasa syukur tak terhingga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dialah Allah yang mengizinkan kepada kita untuk duduk di atas jalan ketaatan yang berikutnya, itulah dia jalan menuntut ilmu. Dan apa yang sedang kita lalui ini adalah sebuah hal yang terbaik dalam diri seorang insan, iaitu mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bulan Ramadan ini sangat sinonim dengan Al-Quranul Karim. Makanya kita berbahagia di kala ini Allah Ta'ala jemput kita untuk sama-sama membacakan kalam-kalamnya, yang pada hari ini kita tidak akan menyambung kembali apa yang telah kita berhenti pada pertemuan yang sudah, dan kita akan masuk kepada juzuk 30 yang kalau dahulunya kita telah pun membacakan surah Wad-Duha, maka pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan memperbaiki bentuk bacaan kita dalam surah yang berikutnya, iaitu surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah yang terdapat selepas daripada surah Ad-Duha pada muka surat 596 yang di bawah sekali. Jadi tanpa buang masa, insya-Allah saya harap kita dapat baca bersama-sama. Dan saya harap Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita ketepatan dan juga kebaikan dalam pembacaan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua dah sedia? Bacalah Al-Quran ini dengan hati dan tidaklah kita membaca ianya dengan nafsu. Moga-moga ada kebaikan dalam pembacaan tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, nampaknya nasi ayam tadi telah melemahkan suara masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, sebelum saya minta ramai-ramai baca, suka saya nak highlight kebanyakan orang yang membaca surah ini kebiasaannya dia baca dengan lancar. Namun kelancaran tidak semestinya membawa kepada ketepatan. Justru itu saat kita masuk dalam bulan Ramadan, di sana ada sebuah hal yang dilaksanakan oleh Nabi dengan Jibril alaihissalam, iaitu tadarus. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran.
Kata Abdullah ibn Abbas, Nabi menjadi orang yang sangat dermawan, tambah-tambah ketika masuk dalam bulan Ramadan, saat Nabi bertemu dengan Jibril alaihissalam, fayudarisuhul Quran. Maka dalam bulan Ramadan, di sana ada satu pengajian dipanggil tadarus. Jadi kalau Nabi SAW sendiri pun sanggup merendahkan ego dan juga merendahkan diri untuk mempelajari Al-Quranul Karim, mengapa tidak kita umat Nabi SAW yang kadang-kala kita lebih cakna dengan Netflix, drama, YouTube dan semisalnya, tapi tidak dengan Al-Quran. Justru itu saya suka membawa ataupun mengajak teman-teman sekalian, muslimin dan juga muslimat, untuk kita perhatikan bagaimana bentuk bacaan surah ini. Sebab kadang-kala saya dengar para imam membacakan ianya, tapi membacakan mengikut hafalan, bukan mengikut pembacaan. Kita punya konsep pembacaan dengan baik-baik. Ada di kalangan kita yang baca atas kapasiti hafalan. Dia dengar sahaja wa amma bi ni'mati rabbika fahad. This ada di kalangan mereka yang sebut pakai huruf sin, ada yang pakai huruf tha. Jadi mana satu? So kalau saya bertanya kepada mereka di luar sana, pasti akan ada dua mazhab. Satunya pakai sin, satu lagi pakai tha. Dan kita kena tahu, saat kita tukar tha menjadi sin, pastilah di sana akan berubah cerita. So sama jugalah dalam apa-apa surah pun yang kita baca, biarlah kita baca dalam solat kita melalui pembacaan, bukan melalui dengar-dengar sahaja. Kan? Jadi kerana itu saya suka nak bawa kepada kita semua bagaimana bentuk pembacaan, dan juga saya suka nak highlightkan beberapa bentuk kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang ramai saat membacakan surah Asy-Syarh ini. Yang pertama, dengar baik-baik. Alam, kalau kita perhatikan di atas huruf mim ada sahaja tanda sukun, ingatlah sampai kiamat dia tak akan dengung. Nak bagi tahu jangan dengung ni. Sampai kiamat jangan dengung. So kita bunyi one step sahaja. Alam nash. So jangan dibaca alam nashrah. Walaupun kita kata yang kalau saya baca macam tu lebih tawaduk dan khusyuk ustaz, itu talbis iblis. Dia rasa seronok alam. Jangan gitu. Pasal atas mim ada tanda sukun. Kemudian yang kedua huruf shin, nash. Kalau kita tahu huruf shin tak ada kena mengena dengan bibir. Bila tak kena mengena dengan bibir, jangan kita suka-suka nak benda ni dah lama dah kita tak ulang kaji. Shin, cuba sebut. So dia bukan shin, dia bukan shin, dia shin. Shin keluar dekat mana? Tengah-tengah lidah, langgar di langit atas. Dek kerana tu kita baca nash. Bukan baca nash, kita baca nash. Alam nashrah. Cuba sebut. Okey, yang seterusnya ha pedas keluar dekat mana Syam? Bagus. Tekak bahagian mana? Bahagian tengah, betul. Jadi pastikan ha ini bukan ha simpul. Jadi bunyi dia mesti alam nashrah, dan dia bukan nashrah. Nashrah salah. Alam nashrah. Cuba sebut. Alam nashrah. Laka sadrak. Apa yang berlaku dekat sini? Ada qalqalah dan ada hamas. Qalqalah dekat kalimah apa? Sad. Dan juga hamas pada kaf. Jadi bunyi dia mesti sadrak. Cuba sebut. Baca ramai-ramai. Alam 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak. Sama juga huruf sad. Tak ada kena-mengena dengan bibir. Jadi tak payah kita nak muncung sadrak. Tak payah. Nampak tak? Sebab sad keluar dekat mana? Ingat lagi tak, Eti? Sad. Hujung lidah, langgar belakang gigi bawah, dan dia kena gemuk dan tebal. Sad. Cuba sebut. So dia tak ada kena mengena dengan bibir, tak payah sod. Tak nak. Sad. Sadrak. Begitu juga dengan ro, tak payah muncung, tak payah sadrak. Tak nak. Dia akan buat bunyi yang tak sedap didengar. Jadi dia mesti bunyi dia sadrak. Cantik. Kita pergi kepada yang kedua. Wa wada'na. Cuba sebut. Huruf dot macam mana nak sebut? Ingat lagi tak dot macam mana? Mahathir? Lidah. Lidah mana ni? Kanan. Okey. Bagus. Ada yang dapat jawab betul dah tu. Jadi lidah ni, seluruh lidah dia akan langgar di langit yang atas. Wa wada'na. Cuba sebut. Ataupun siapa yang mazhab kanan, kanan sahajalah.
Wa wada'na. Ada orang yang kiri sahajalah. Wa wada'na. Okey, jelas dekat situ. Jadi huruf dot macam tu. Kalau kita letak dekat depan saja, dia akan jadi ta. Tak nak. Kita tak nak wa wata', tak nak. Kita nak semua. Wa wada'na. Dekat sini ramai orang tak cakna. Anka. Cuba sebut. Ain keluar dekat mana ain? Bunyikan a, i', u'. Dia keluar kat mana tu? Hidung mengarut. Tekak bahagian atas, tengah, bawah. Tengah a. Jadi kita pegang kita punya tengah-tengah halqum ni, kita pun bunyikan. Cuba pegang. A, i', u'. Bukan a, e, o. A. Kena berasa macam beraya sini. I', u'. So dekat sini dia huruf ain. Jadi jangan pergi bagi dia jadi huruf hamzah. Sebab ramai orang baca wa wada'na anka tak betul. Sebab kat sini ain. Wa wada'na anka wizrak. Cuba sebut. Huruf zai sama tempat macam keluar huruf sin. Sama tempat macam huruf sad. Tadi kita dah sebut sad keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar belakang gigi, bawah, dan sifat dia kena berdesir. Jadi dekat sini kita kena baca wizrak. Dan tak ada lantunan. Jangan pergi baca wizrak, tak nak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi berapa harakat bun? Alladhi 4 atau 5. Sebab apa nama dia? Sebab apa dia 4 atau 5? Sebab nama dia mad jaiz munfasil. Jadi kita baca 4 atau 5 harakat. So perhatikan. Angqa. Cuba sebut. Simpan dalam kepala nun mati bertemu kaf. Nun mati bertemu qaf, dia akan jadi ng. Sebab tu kita baca ang. Kita tak baca an. Anqadha dhahrak. Cuba sebut. Apa berlaku dekat sini? Semuanya majoriti huruf tebal. Jadi jangan pergi baca angkadazah. Angkadazah. Tak betul. Ada orang baca macam tu. So, dia kena gemukkan bacaan dia. Anqadha dhahrak. Yang keempat. Wa rafa'na laka dhikrak. So dua-dua ada hamas. Zikrak. Jangan tak bunyi zikrak. Salah. Dia kena ada angin tu. Zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Atas nun ada apa? Tasydid ataupun sabdu dalam bahasa Melayu. Maka nak kena buat apa kalau nun ada sabdu? Berapa harakat? 2, minima 3 selamat. So lebih baik pegang yang selamat. Fa inna ma'al usri yusra. Okey, tak ada apa-apa kat situ. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. So dekat sini ada huruf lathawiyah, iaitu huruf zal. Apa nak kena buat? Kena gigit lidah. Ramai orang tak gigit. Faiza. Cuba sebut. Jadi kita kena bezakan antara zal dengan zai. Faiza faraghta fansab. Sob. Macam mana sebut sob? Jangan gigit lidah. Hujung lidah, langgar belakang gigi bawah, kemudian tebal. Fansab. Kalau tak tebal jadi fansab. Kita tak nak fansab, kita nak fansab. Wa ila rabbika farghab. Okey, siapa boleh bagi jawapan kenapa bar dekat hujung tu tak ada baris?
Sambung sebelah dengan apa? Barakallahu fiik. Jadi bar tu dia tak letakkan baris sebab dia nak bertemu. Kalau ada orang yang nak baca, kita panggil apa, continuous, ataupun dia nak sambung dengan surah berikutnya, maka dia terus baca wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Kan? Sebab tu kalau tiba-tibalah kok ada orang tanya, kenapa dekat bar ni tak ada baris? Yang bar sebelum ni ada baris, yang lain-lain ada baris. So kita dah ada jawapan dia, pasal ada di kalangan kita yang dia nak sambung dengan surah berikutnya. Baik, sebelum kita tadabbur, jom sama-sama kita baca beramai-ramai. Dan saya suka nak dengar kalian membacakan dengan suara yang baik dan juga sifat dan makharij huruf yang tepat. 1, 2, 3, bis. Alam. Bagus. Lagi. Bagus. Barakallahu fikum. Bila dengar ramai-ramai baca sedap, kan? Syukur, alhamdulillah. Dengung pun jaga cukup. Ada sampai 4-5 dengung. Dahsyat tu. Kita suruh selamat 3, dia sampai 4-5 kan. Tapi tak apalah, jangan melampau sangat. Jangan sampai 7, 8, 9 lah kot. Nak dengung tu kan. Taib. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jom sama-sama kita tadabbur. Kerana saat kita membaca Al-Quranul Karim yang Allah Taala perintahkan bukan setakat memperbanyakkan bacaan, tapi yang lebih utama kita memahami apa yang kita bacakan. Sungguh surah ini kita belajar sedari kita kecil dahulu. Daripada sekolah rendah kita dah jumpa dah alam nashrah laka sadrak. Tapi ramai juga di kalangan kita yang salah erti menggunakan surah ini. Dia bukan nak membaca firman Tuhannya, tapi lebih cenderung kepada mujarrabat. Ingat lagi tak mujarrabat tu apa? Cuba. Nak anak pandai baca 20 kali. Jadi hati pun terang. Kan? So itu kita panggil mujarrabat. Dengan kita tidak menolak Al-Quran ini adalah syifa sebagai ubat. Betul. Tapi dalam waktu yang sama kalau baca ini sahaja 50 kali tapi tak belajar, tak masuk kelas, tak jadi juga. Kan? Saya dah pernah cerita dahulu waktu saya bawa jemaah dulu. Kan? Ada satu jemaah makcik ni, dia ada macam 5-6 pen tak, dia letak gini tak. Lepas tu dia diikat dengan getah. Sambil tawaf dia pusing. Kebetulan dia memang jemaah saya pun. Kemudian saya pun tanya, "Ibu, makcik, kenapa sambil tawaf duk pegang pensel yang diikat?" Maka dia pun kata, "Nanti saya balik Malaysia Ustaz, anak saya nak exam." Jadi saya berharap pensel ni senang dia nak jawab exam nanti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dia salah fikir. Orang Melayu memang macam tu. Tu belum lagi yang jemaah-jemaah sampai dekat Bukit Uhud, bas dah nak jalan dah, nak menuju ke Qiblatain, ada dia punya leader tu jerit, "Siapa lagi yang belum pijak tanah di Uhud, tanggallah slipper dan pijaklah tanahnya." Semua orang turun. Berlompat-lompat macam beruk. Sampailah driver bus tu pun kata, "Ma bihim, apa dah jadi dengan depa ni?" So kita pun kata Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Jadi waktu naik atas bus semua barulah kita dapat syarah semula. Dan saya terfikir kala tu, kalaulah saya ambil botol-botol kosong dan isi tanah-tanah Uhud meniaga atas bas, alhamdulillah, Mercedes hari ni dah ingatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surah ini Allah Taala turunkan khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi umum untuk kita. Perasan tak dekat dhamir tersebut dipakai lafaz ka. Jadi bila ada ka itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam erti kata yang lain, walaupun khas untuk Nabi, saat kita baca kita ambil ibrah. Quran ini untuk diambil pelajarannya. Maka Allah Taala tanya dekat Nabi, "Alam nashrah laka sadrak?" Tidakkah wahai Muhammad telah kami lapangkan dadamu? Kenapa? Sebab surah ini ada kesinambungan dengan wadduha. Di waktu Allah Azza wa Jalla didik Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi hamba yang sangat taat, Allah Taala tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam yajidka yatiman fa'awa?"
Tidakkah engkau dapati wahai Muhammad dulu engkau pernah berada dalam keadaan yatim piatu? Siapa bagi penjagaan? Allah. Wa wajadaka dhallan fahada? Bukankah engkau dapati dahulunya engkau berada dalam keadaan meraba-raba dan juga mencari arah tuju? Kami bagi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna? Tidakkah engkau dapati wahai Muhammad dulu engkau miskin? Kami bagi engkau kecukupan. Oleh yang demikian, fa ammal yatima fala taqhar. Saat engkau berhadapan dengan anak yatim, jangan engkau zalimi mereka, jangan engkau sakiti mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau engkau bertemu dengan orang yang meminta-minta kepadamu, jangan engkau ejek-ejek dan hina-hina kepada mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Dekat sini yang kita tengok ni kita boleh nampak fahaddis ke fahaddis. Kena gigit lidah. Jadi jangan baca fahadis lah. Fahaddis. So Allah kata kat Nabi, apa sahaja bentuk nikmat daripada Tuhanmu, ceritalah. Sebarkanlah. Boleh saja nak bagi tahu apa-apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dengan hal tersebut Allah Ta'ala tanya dekat Nabi, alam nashrah laka sadrak? Tidakkah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakni kami telah melapangkan dadamu, dengan kata lain dapat disebutkan bahawa kami telah menjadikannya bercahaya, luas lagi lapang. Dan kita semua nak kena sedia maklum, antara Muslim yang terbaik adalah orang yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk dikurniakan hidayah. Kita ni nak jadi Muslim yang terbaik, kita kena berlapang dada. Sebab tu kita bersyukur atas nikmat Al-Quran dan Sunnah. Kita bersyukur dapat mempelajari nikmat, kita dapat mempelajari sunnah. Yang saya kira rata-rata di kalangan kita berlapang dada. Ketika kita melihat kepada satu-satu kelompok yang taksub dengan satu pendapat, tapi tidak kita. Kita meraihkan kepelbagaian pendapat dan juga pandangan. Kerana apa? Kita memahami firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, kau masuklah dalam urusan agama ni secara mendasar, menyeluruh. Jangan duduk kat permukaan je, geng kita je betul, geng kita je betul, geng kita je betul. Dia tak. Dia kena masuk. Dahulunya kita pernah lihat seorang ustaz di kalangan kita saat jadi imam tarawih, kalau tak silap dia jadi imam, dia pegang telefon. Kan? Bom, ditembak bertubi-tubi. Debar, Wahabi tu, Wahabi ni suka pegang telefon. Namun hari ni berlaku tak pada pihak mereka? Nah, diam 1000 bahasa. So kita nak bagi tahu dahulu lagi, kita telah pun meraihkan pendapat. Bukankah solat sunat ini boleh disandingkan qiyam dengan qiraah? Qiyam dengan qiraah. Sebab tu kita dibenarkan, kalau kita perasan, kita tengok dekat live Masjidil Haram tu, kita tengok kalau imam sedang menjadi imam, ada jemaah yang memegang apa? Dia pegang Quran dia. So dia tengok imam baca. So dia belik, dia tengok, dia selak lagi. So dia belak lagi kan, dia selak lagi. Sah ke tak sah salatnya? Sah. Kerana ianya salat sunat, dan salat sunat boleh menggabungkan antara qiyam dan juga qiraah. Jadi kalau kita tak hafal Quran, kita diberi option nak buka ke Quran, silakan. Tapi kalau kita kata Quran besar tak ada kat rumah, stand tripod semua tak ada kat rumah, so kita dibenarkan untuk pegang. Boleh, tak jadi masalah. Tapi jangan solat fardu. Dia kena solat sunat. Baik, selesai. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla nak bagi dia hidayah, Allah akan bagi dia lapang hati, terbuka luas hati dia. Jadi sebab itu saya kira kita yang belajar sunnah ini, kita mengenal nikmat sunnah ini, kita sangat berbahagia kerana kita tidaklah rigid. Bahkan kita punya dada terlalu lapang, ataupun tidaklah terlalu, maksudnya lapang, Allah bukakan untuk kita melihat satu-satu pendapat, kemudian kita kembali kepada Quran dan juga sunnah. Kita tak pernah kata kumpulan ini saja paling betul, yang ni paling betul, ini paling betul. Tidak seperti sebahagian kelompok. Baik, yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Kita boleh tengok apa kata Allah Azza wa Jalla, dan kami juga telah menurunkan bebanmu daripadamu wahai Muhammad. Apa artinya? Semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fatih, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Maksud ayat ini, wa wada'na anka wizrak, kami telah menurunkan beban yang ada dekat belakang badan kau wahai Muhammad, dengan ungkapan sungguh untuk dirimu wahai Muhammad, dosa-dosa kau yang telah lalu, dosa-dosa kau yang akan datang, semua telah kami Kita sendiri pun kalau dapat chop macam tu, happy ke tak happy? Kita akan rasa, oh tenang.
Perjalanan kita telah dijamin Allah ampuni untuk yang lepas dan juga yang akan datang. Nampak? Allazi anqadha dhahrak, dan beban tersebut telah pun memberatkan belakang badanmu. So kami dah turunkan. Okey, al-inqad artinya suara tulang belakang kita saat memikul beban yang sangat berat sampai bunyi kerak ke kat belakang, berat kan nak angkat benda tu. So Allah Taala telah pun melapangkan dan Allah Taala telah turunkan. Okey, wa rafa'na laka dzikrak. Ini pelajaran yang penting juga. Dan dia merupakan antara bentuk pujian yang Allah Taala puji ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kami telah mengangkat, kami tinggikan bagimu sebutan namamu wahai Muhammad. Mujahid berkata bahawa makna yang dimaksudkan adalah tidaklah namaku disebut wahai Muhammad kecuali pasti nama engkau juga pasti akan disebut. Maksudnya setiap kali nama Allah Azza wa Jalla diucapkan pasti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan disebut-sebutkan. Jadi itu maksud wa rafa'na laka dzikrak. Baik. Ada sebuah hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala atani Jibril faqala inna rabbi wa rabbaka yaqul kaifa rafa'ta dzikrak qala Allahu a'lam qala idza dzukirtu dzukirta ma'i. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Jibril pernah datang kepada aku. Kemudian Jibril pun bertanya kepadaku ataupun Jibril berkata kepadaku, inna rabbi wa rabbaka yaqul. Jibril kata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kau pernah berfirman, kaifa rafa'tu dzikrak. Tahu tak engkau wahai Jibril macam mana aku mengangkat darajat nama Muhammad ataupun mengangkat kedudukan Muhammad? Maka kata Jibril, Allahu a'lam. Aku tak tahulah, pasal Allah Ta'ala yang tanya. So Jibril kata Allahu a'lam. Kata Allah Azza wa Jalla, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Saat nama aku disebut wahai Jibril, nama Muhammad juga pasti akan disebut. Sebab itu di sana ada sebuah syair. Sekejap saya cari. Ada sebuah syair dikatakan kepada kita, la yasihul adhanu fil fardi illa bismihil azbu fil famil marda. Tidaklah sah satu azan dalam solat fardu melainkan dengan menyebut namanya yang enak disebut oleh lisan yang diredai. Apa artinya? Orang yang mengalunkan azan, kalau dia sebut asyhadu alla ilaha illallah, dia terus pergi hayya 'alas solah, tak sah azan tersebut. Apa nak kena buat? Kena ulang. Sebab kod mana pun kena sebut asyhadu alla ilaha illallah dan juga asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alam tara anna la yasihhu adhanuna wala farduna illam nukarrirhu fihima. Tidakkah engkau perhatikan bahawasanya tidak sah azan kita dan tidak sah pula solat fardu kita bila kita tidak menyebutkan namanya dalam keduanya. Kan bila kita tahiyat kan, assalamu alayna ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. So boleh juga wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pun boleh, abduhu wa rasuluhu pun ada dalam Syama'il Muhammadiyah, ada dalam hadis-hadis yang direkodkan oleh imam hadis. Taib. Jadi kita tengok pula ayat yang berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maksud dia apa? Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu mesti ada kemudahan. Dan bahasa mudahnya, di balik-balik kepayahan itu mesti ada kesenangan. Jamaah sekalian, saya kira kita pernah ada waktu-waktu susah kita dahulu. Ke tak ada? Ke daripada kecil-kecil lahir senang sampai hari ni? Tak kot. Ada di kalangan kita boleh jadi Allah Azza wa Jalla uji, duit nak beli makan pun tak cukup, duit nak isi minyak pun tak cukup, duit nak apa lagi, nak beli pampers ke tak cukup. Kita pernah ada waktu-waktu itu. Betul? Tapi di balik urusan itu Allah kata inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, ada gula tak? Okey. Okey, taib. Barakallahu fiik. Inna ma'al usri yusra. Allah Azza wa Jalla tanya, Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, di balik kepayahan mesti ada kesenangan, di balik kepayahan mesti ada kesenangan. Jom kita sama-sama tengok ada satu hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa hiyaluhu hajar. Anas bin Malik kata, ada suatu hari kami sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi ada batu-batu, macam batu bata lah kot, batu. Kemudian Nabi kata apa? Lau ja'al usr fadakhala hadzal hajar la ja'al yusr hatta yadkhula alaihi fayukhrijah.
kalaulah batu ini ada satu kesulitan dan kesusahan masuk dekat dalam dia, dengar, pastilah akan masuk pula kesenangan dan bawa keluar kesusahan tersebut. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira orang-orang tua kita dahulu mungkin pernah baca hadis ni kot. Maka dia pun sebut ulat dalam batu pun boleh hidup. Apa tu? Pak belalang. Pak belalang dia baca hadis lah. Subhanallah. Ulat dalam batu pun boleh hidup. So itu istilahnya lah. Nak bagi tahu kepada kita, seberat apa pun rintangan seorang insan, pasti akan ada waktu-waktu dia untuk tersenyum. Tapi seberat-berat ahli neraka, maka tak ada lagi dah senyuman di dalam neraka. Sebab tu hari ni kalau kita rasa kita susah dah, dekat sana lagi ramai orang Sebab tu dalam bab kehidupan Nabi kata, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam kehidupan dunia kamu kena tengok orang yang ada dekat bawah. Jangan tengok orang yang ada dekat atas. Kalau tengok orang yang ada dekat atas kita tak akan pernah puas. Tak akan pernah rasa cukup. Nak itu dan akhirnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingatlah kehidupan duniawi ini hanyalah penuh dengan sandiwara dan juga tipu daya. Baik, ayat 7 ayat 8. Fa'idha faraghta fansab. Tengok apa kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau telah selesai satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Macam hari ini kita berada dalam bulan Ramadan. Okey? Kita berada dalam bulan Ramadan. Saya kira ramai di kalangan kita lulus berpuasa di siang hari. Maka Allah Azza wa Jalla pesan pada kita, kalau engkau telah berjaya menjaga amalan ataupun ibadah puasa tersebut, maka lompatlah pada amalan yang lain. Boleh jadi sebelum daripada Ramadan kita jarang baca Quran. Maka Allah Ta'ala telah jemput kita untuk masuk ke dalam satu bulan yang sangat sinonim dengan Ramadan. Apa dia bulan tersebut? Bulan Ramadan. Sebab tu saya teringat, saya dah pernah baca kot satu syair ni. Yang mana seorang penyair ni dia kata dekat kita. Dia kata, ya zalladhi ma kafahu adh-dhunubu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahri sya'banin. Laqad azallaka syahru sawmi ba'dahuma fala tusayhir aidan syahru isyanin. Watslul Qur'an wasabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihin wa Qur'an. Kam kunta ta'rifu mimman sama salaf min baini ahlin wa ikhwanin wa jiranin. Afnahumul mauta wastabqaka ba'duhum hayya fama aqrabul qasiya minad dani. Apa kata penyair tersebut? Wahai jiwa-jiwa, kita ni semua. Wahai jiwa-jiwa yang tak pernah puas buat maksiat dalam bulan Rejab, sehingga Allah hadiahkan engkau Sya'ban pun kau tetap menjadi ahli maksiat. Ingat, telah datang kepada engkau satu bulan yang dipanggil bulan Ramadan. Fala tusayyiru aidan syahru isyan. Jangan kau jadikan bulan ini sebagai bulan maksiat. Apa nak kena buat? Watslul Quran wasabbih fihi mujtahida. Kau kena banyak baca Quran, kau kena banyak bertasbih. Fa innahu syahru tasbihin wa Quran. Kerana bulan ini digelar sebagai bulan Quran dan bulan tasbih. Kam kunta ta'rifu mimman sama salaf. Berapa ramai di kalangan kita yang pernah kita kenal, pernah berpuasa Allah izinkan. Min baini ahlin wa ikhwanin wa jiran. Baik ahli keluarga, sanak saudara, jiran tetangga. Mana mereka hari ini? Afnahumul maut. Mereka telah pun mati. Wastabqaka ba'duhum hayya. Kemudian Allah bagi izin kepada kita untuk teruskan kehidupan pada hari ini. Fama aqrabul qasiya minad dani. Dan aku dapati apa yang sedang berlaku kepada engkau dengan apa yang sedang berlaku kepada mereka, apa yang telah berlaku kepada mereka, tempohnya tak panjang. Mereka pernah jadi kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Mereka pernah berpuasa dan mereka telah mati. Kita pun pernah jadi kanak-kanak, kita pernah jadi remaja, kita pernah jadi dewasa, kita pernah jadi tua. Kita diizinkan untuk berpuasa sampai waktu juga kita akan mati. Jadi sebelum kita bertemu dengan kematian, Allah pesan, fa'idha faraghta fansab. Apabila engkau telah berjaya melaksanakan, menyelesaikan satu-satu ibadah, pergilah kepada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Kerana pintu syurga ada berapa? Pintu syurga ada 8. Dan kita tak pernah tahu pintu mana yang kita akan masuk. So jangan jaga satu pintu ataupun jangan langsung meremehkan pintu-pintu kebaikan. Dan Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah engkau meremehkan sekecil-kecil kebaikan walaupun hanya senyuman. Sebab kita tak tahu, silap-silap kita senyum macam ni pun dah boleh masuk syurga dah. Yang solat kita ni, ya baca beria ni, kadang-kadang tak memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Dan ini bukan pujukan untuk jangan tinggal solat. Tapi nak bagi tahu, di balik kita dirikan solat, jaga jugalah urusan bermanis muka.
bermanis muka, jumpa orang senyum, bagi salam, tanya khabar, dan berikutnya ayat terakhir Tuhan kata wa ila rabbika farghab, maksudnya hanya kepada Tuhanmu lah engkau patut berharap. Jamaah sekalian, makna katanya kalau kita ni nak berubah, kita kata dahulu aku toleh, aku nak jadi saleh, dahulu aku malas, aku nak jadi rajin, maka sebenarnya urusan tersebut kalau kita berjaya buat sekalipun bukan kerana diri kita, semuanya kerana bantuan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin utamanya Tuhan nak ajar kita pada ayat ini, apa perubahan kau nak buat, mintalah bantuan aku. Mintalah bantuan aku, pasti Allah Ta'ala akan bantu. Fa insya-Allah, itulah setakat yang kita dapat tadabbur pada malam hari ini berkenaan dengan surah Asy-Syarh. Mudah-mudahan saat kita membacanya dalam salat, timbul pula kefahaman dalam diri kita yang menyebabkan kita makin faham dan khusyuk saat mendirikan salat kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Cukup sekadar itu. Yang baik pasti datang pada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Panjang umur murah rezeki kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.